Assalamualaikum, salam sejahtera kami ucapkan kepada anda. Selamat pagi sekali lagi kepada semua yang menonton Sejahtera Asia pada pagi ini. Terima kasih kerana sentiasa menjadikan Sejahtera Asia antara rancangan pertama untuk menyapa pagi anda. Baik, apa khabar Jess? Khabar baik, Gas. Apa Wah, khabar, Gas? cantik Jess hari Isnin ya. Terima kasih. Hari Senin je ke? Tiap-tiap hari lah, Gas. Ya, tiap hari lah. Juga kami harapkan agar di rumah sentiasa berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Juga kami harapkan agar semuanya sentiasa bersemangat menjalani suasana pandemik ini dengan penuh kreatif dan tabah. Baik, hari ini adalah hari Isnin. Hari ini adalah 25 Januari 2021. Pastinya hari ini adalah hari pertama untuk minggu yang baru, tetapi minggu yang terakhir di bulan Januari di tahun 2021 ini. Diharapkan agar anda semua sentiasa menjadikan tahun 2021 ini sebagai satu permulaan yang baik. Dan bagi Jess, macam mana so far okey 2021? Boleh lah, Gas. So far okey lah, Gas. Tapi kita berharap lebih baik lagi dia akan masa akan datang, Gas. Kalau Gas sendiri macam mana? Sama macam Jess juga, untuk bulan Januari ini Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Tetapi kita harapkan untuk bulan-bulan yang mendatang menjadi lebih dan lebih baik lagi. Baik, hari ini di Sejahtera Asia kita akan raikan golongan belia dalam bidang seni, kreatif, kesukarelawanan, pemantapan jati diri dan banyak lagi. Pasti kita akan bawa topik pertama, Kotakku Virtual at Residency bersama dengan co-founder House, dan selepas itu kita bersama dengan topik yang seterusnya iaitu belia dan pembudayaan semangat keusahawanan bersama dengan co-founder Kenyalang Prodigi Azim Rahman. Tapi sebelum itu, macam biasa dalam Sejahtera Asia, kami nak kabarkan dan bawakan kepada anda perkembangan semasa, dan kita mulakan dengan perkembangan COVID-19 di Malaysia dahulu, Jess. Baik, perkembangan COVID-19 di Malaysia secara keseluruhannya, Malaysia mencatatkan sebanyak 3,346 kes jangkitan baharu COVID-19 pada Ahad dengan lagi 11 kematian. Dan daripada jumlah tersebut, 3,339 kes merupakan kes jangkitan tempatan, manakala 7 lagi membabitkan kes import. Perkembangan ini menjadikan jumlah kumulatif COVID-19 di Malaysia ketika ini ialah 183,801 kes dengan kes aktif sebanyak 41,677. Jumlah kumulatif kes kematian terbaru pula ialah sebanyak 678 kes. Terdapat 2 kluster berjaya ditamatkan, Gas, iaitu kluster Semambu dan kluster Chris Residence, dan menjadikan jumlah kluster berjaya ditamatkan secara keseluruhan adalah 385 kluster. Tambahan bagi 9 kluster baru, 2 tamat tapi 9 lagi ditambahkan, iaitu dikenal pasti di mana 8 daripadanya melibatkan kluster tempat kerja dan 1 berkaitan dengan pusat tahanan. Jadi jumlah dari kluster-kluster ini adalah sebanyak 210, Gas. Wow, banyak ya, Gas ya. Sementara itu menurut KKM sebanyak 4,427 kes sembuh dicatatkan, menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh sehingga Ahad ialah 141,446 kes. Ini perkembangan COVID-19 di Malaysia. Bagaimana pula dengan Sarawak, Gas? Baik, untuk di Sarawak, Jess, Sarawak rekod 2 kematian dengan 255 kes baharu. Sarawak melaporkan 2 kes kematian baharu melibatkan jangkitan COVID-19 di Sibu semalam. Sekretariat Pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berkata ia sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kematian kini meningkat kepada 28 kes. Kes kematian ini melibatkan seorang wanita warga tempatan berumur 53 tahun dan juga seorang lelaki warga tempatan yang berumur 91 tahun. Dalam pada itu, 255 kes positif COVID-19 telah dikesan di Sarawak semalam dan ianya adalah kes harian yang tertinggi setakat ini. Sibu sekali lagi merekodkan kes paling tinggi iaitu dengan 71 kes setakat semalam, manakala daerah Kuching, Sibu, Miri, Beluru, Kanawit dan yang terbaru daerah Dalat adalah berstatus merah. Dan seterusnya juga perincian yang kita nak bawakan kepada anda dalam Sejahtera Asia pada hari ini adalah mengenai peperiksaan ikhtisas iaitu SPM, STPM 2020 tidak wajar ditangguhkan lagi. Presiden Persatuan Kebajikan Pendidik Ummah Malaysia Pendidik, Nurmala Sudirman berkata, kedua-dua peperiksaan itu perlu diteruskan dengan langkah pencegahan, penguatkuasaan dan kewaspadaan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Ini mengambil kira kesan psikologi terhadap calon-calon SPM dan STPM termasuk yang tinggal di asrama atau pusat pengajian tahfiz, termasuk calon persendirian yang telah menunggu untuk mengambil peperiksaan ikhtisas ini sejak tahun lepas. Mengulas lanjut, Nurmala Sudirman berkata bagi calon
calon SPM dan STPM pula, perancangan secara holistik perlu difikirkan dari sekarang supaya persediaan terus dapat berjalan dengan lancar dan prestasi menjawab soalan peperiksaan itu nanti tetap cemerlang biarpun dalam suasana yang berbeza. Jadi kami harapkan agar semuanya dipermudah, bukan sahaja untuk soalan bagi calon-calon SPM ini, tetapi untuk golongan ibu bapa juga sebenarnya, agar orang kata mereka tak risau sangat, sebab sekarang ni ialah SPM lebih kurang dalam sebulan dua saja lagi kan. Apapun kepada adik-adik yang menduduki SPM, tidak lama lagi, jangan patah semangat, teruskan berusaha, okey? Seterusnya mungkin Jess nak bawakan perkembangan yang seterusnya, Jess. Baik, perkembangan berita seterusnya adalah mengenai 21 juta ringgit diperuntukkan untuk naik taraf fasiliti makmal di Hospital Sarawak. Ini berita baik buat warga Sarawak, guys. Betul. Jadi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah meluluskan peruntukan 21 juta ringgit bagi menaik taraf peralatan serta makmal hospital kerajaan di Sarawak. Jadi peruntukan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasiti ujian COVID-19, sebab kita tahu kerana di Sarawak ni sebelum ini kapasiti untuk ujian COVID ni adalah 2,500 sehari, guys. Jadi kalau adanya fasiliti makmal yang dinaik taraf ini tadi, jadi ujian ini akan meningkat, ya, mempercepatkan lagi usaha Sarawak melandaikan lekukan jangkitan COVID-19. Maksudnya akan menguji sehingga 6,000 sampel sehari maksudnya. Jadi maksudnya tak heranlah kalau kes COVID-19 ini makin meningkat nanti di Sarawak, sebab ini terbukti bahawa keberkesanan biar kita naik taraf hadap makmal ni. fakta Betul. yang sebenar. Betul. Kalau kita asyik sembunyi-sembunyi, at the end of the day teruk juga. Yang penting kita kena kawal pada peringkat awal ini, dan kalau kita dapat kesan di mana kelompok yang tinggi itu, insya-Allah selepas ini kita dapat tanganinya dengan efektif. Betul. Akhir sekali kami nak bawakan kepada anda, kami nak wawarkan kepada anda di luar sana yang berbakat, mempunyai personaliti menarik dan peta berbicara, jangan lupa untuk sertai program reality yang bakal menemui anda di kaca TV, pastinya di saluran 122 TVS, dan menghantarkan penyertaan anda di www.tvstv.my/tvstars. Jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang ini untuk menyertai TV Stars, okey? TV Star ni apa-apa bakat je boleh kan, guys? Apa-apa bakat pun boleh. Jadi kita nak raikan golongan belia kita pada hari ini, dan kita nak perkenalkan kepada anda mungkin topik kita yang pertama pada hari ini mengenai Kotakku Virtual Art Residency, dan kita bersama dengan co-founder House. Kami perkenalkan kepada anda Syed Rusdi dan Ashwin. Hello, good morning. Selamat pagi. Alhamdulillah, khabar baik. Kalian berdua apa khabar? Bagus, bagus. Bagus, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Kotakku Virtual Art Residency adalah sebuah platform Jess yang sangat kreatif bagi mengenengahkan bakat-bakat, khususnya golongan emerging Malaysian visual artist, dengan cara menjadikan bilik mereka sebagai sebuah kanvas di mana di situlah mereka akan mempamerkan hasil-hasil karya mereka kepada halayak secara virtual. Tapi sebelum itu pastinya kita nak tahu lebih lanjut lagi mengenai Creative Community Hub di Kuching House ini. Jadi bersama dengan kita pada hari ini sekali lagi co-foundernya Syed Rusdi dan Ashwin. Jadi kita tahu bahawa inisiatif House mengadakan Kotakku Virtual Art Residency ini adalah contoh satu bentuk transformasi bagi anak muda mengembangkan potensi diri menerusi bidang seni. Dan kita tahu bahawa dengan adanya House, ianya telah memberi peluang untuk anak-anak muda mengembangkan lagi potensi mereka, bukan sahaja dalam bidang seni visual tetapi juga dalam muzik, fotografi, malahan dalam bidang inovasi sains. Jadi Rusdi, the journey bagi House itu sendiri, bagaimana Rusdi mengatasi cabaran, orang kata, to sustain the core team ataupun how to bring people together at Zero Cost, the journey itself? Senang. It's a good question. Boleh saya cakap dalam bahasa Boleh, Inggeris? silakan. Okay. So the journey has been since the past 4 years. It's been tough, and the hardest thing I think yang kita cuba nak settle is strengthening the core team. Sebab we come from House comes from the people. Okay. Maksudnya we don't receive funding from support or support from the government or any private body. And so the resource yang kita ada itu orang core team. So the core team yang menjalankan all the tugas yang perlu throughout the past 4 years. So that's been the hardest challenge lah. Trying to get everybody together and trying to sustain them. Ashwin, maybe you can add to Bagi that. Ashwin sendiri, how to bring people together at Zero Cost ni? Macam mana Ashwin dan rakan-rakan yang lain mengatasi cabaran ini? Okey,
macam a lot of NGOs and a lot of social enterprise yang ada kat luar sana tu, they tend to go with a very bootstrap kind of budgeting and way to go forward. But I want to take one step back untuk explain sikit pasal House punya background lah, history, just a very quick history. House, HAUS, actually stands for Harmonize, Accelerate, Unite, Sustain. So kita orang punya core is to basically create not just a platform but also like a home for the creative community to basically come in together. So in Malay, actually, namanya is Harapan Anak Orang Sarawak, HAUS, alright? So Harapan Anak Orang Sarawak. Dua hal. Ya maksud house ya. Yes. Budak kami ingat house ya house, tempat mengumpulkan bakat-bakat anak muda nak. That as well. Boleh So, juga. yes, because we play on the wordplay quite a bit as well. That kind of makes it a little bit more viral, Okay. But actually at the end of the day, like Rushdie mentioned, strengthening the core team yang ada, that is one of our biggest challenge, because you'll be surprised sometimes people rasa macam funding is the problem. There are many ways where we can leverage of existing programs and initiatives and government grants as well. We're not getting direct support macam katakan we don't have like a governmental body or a political body giving us direct funding like that. No, it doesn't work like that. So kita akan try to apply for grants and get things going. So once the grants and all is ready, funding semua masuk, no problem. It's just that with the core team to run it, it takes some time for us to get the ball rolling lah. Jadi maksudnya kepada golongan artis seni di luar sana yang tak tahu di mana nak pergi ataupun di mana mereka boleh pamerkan karya mereka, sebenarnya mereka boleh mendapatkan orang kata proper direction melalui Creative Community Hub House ini. Dan apabila mereka berkumpul di bawah satu bumbung yang sama, Ashwin, bagaimana agaknya Ashwin dan rakan-rakan menguruskan mereka? How you manage them? Okay, so one thing's for sure is orang selalu rasa that kalau arts and the business or arts and the finance side tu selalunya they don't intersect very well. Sebab kita rasa macam when you talk about business, it's very profiteering by nature and all. Tapi the beauty of social enterprises that you run is that you must have some sustainability part to it. So it comes back into the community efforts yang kita buat. So it's not necessarily charity, but it's more towards the community. So one of the ways that we get to menguruskan the bakat is from the day one we are very clear on what is our revenue stream. We don't beat around the bush about finances, because itu is sangat-sangat penting. Kalau kita tak ada kita punya finances very clear from day one, then we're just doing it for fun, you know. So it started off like doing for fun, and we realized okay, there's actually some good elements what we can do, and the impact measurement tu yang paling penting after that. So we have a team called House Guards, which are the directors, followed by the housekeepers yang ada executive team, and these housekeepers will basically keep those in her house program called housemates in check. Yeah. So from time to time we have meetings, and then those who were housemates before come back as alumni, and then we will give like some sharing session and stuff like that. Wow, menarik ya guys. Betul. Untung siapa yang nak masuk house ni. Kalau saya berbakat memang saya nak join juga. Dipanggil berlakon. Definitely. Dipanggil berlakon, suara sedap. Boy guys. Jadi sebab kita tahu pelajar-pelajar anak seni ni memang berlatar belakangkan muzik yang berbeza. Jadi contohnya sebagai contoh muzik dan fotografi. Jadi apa antara kemudahan yang disediakan di house? Okay, so at the moment kita ada we have our event space. So event space dia memang perfect untuk buat live jamming, untuk buat like proper events and stuff like that. Kita ada sound recording studio. We are in the midst of menyediakan kita punya dance studio as well. At the same time kita ada co-working space. So the co-working space is the very gelling element yang membawa semua artis dan semua pemuda-pemudi belia, orang muda, orang tua yang berbakat. Tak berbakat tak kisah sangat, sebab sometimes bakat ni not just kepada seni, sometimes bakat in managing the seni pun is a bakat as well. Dia panggil macam managerial skill. Maksudnya ni kalau nak join house ni tak kira lingkungan umur ke macam mana? Tak kira lingkungan umur, tak kira disiplin of our art. So you boleh visual artist, you boleh musician, you can be a carpenter, you can be a culinary artist. Tapi yang paling muda yang join house ni? Berapa? Oh, paling muda. We even do programs for kindergarteners as well. Wow. Yeah, it can go dari to as young lagi. as that. Yeah, Wow. dari kecil lagi. Kita asah bakat-bakat dia orang. Buluh biarlah dari Rebungnya. rebungnya. Bila bercakap mengenai pelbagai kategori umur boleh untuk join community di house ini, Rushdie, saya kira house juga adalah satu platform untuk kita menghindari anak-anak muda daripada terlibat dengan masalah sosial. Betul. Sebab kita tahu masalah sosial semakin menjadi-jadi kan hari ini. Jadi bagi pelajar-pelajar sekolah pula, bagaimana mereka boleh melakukan
melakukan aktiviti seni mereka di house ataupun mungkin ada perancangan untuk mereka ni, Rushdie? Buat masa sekarang, we have a program called Art House, Okay. where we reserve one spot dalam house for artists to come through and use a subsidized room that we subsidize with regards to the rent, and we provide the platform to promote them and everything. They just need to come to us and tell us what they want to do for the next 1 to 3 months, and we can do that. But for school children, I believe they can use the co-working space that Ashwin was talking about. It's meant to gather more than just creatives and everything. We're also a community hub, bukan tempat untuk artis saja. Oh. If I can add on that a little Boleh, bit as silakan. well. Kita juga ada satu program yang dipanggil Lil Nice Cat. Dia kira macam sort of parody to Big Bad Wolf lah. Okay. So kita is a book donation drive basically. And one of the things that we want to do and want to inculcate is that untuk macam Belia and the school children, they have lost the touch of reading and reading books. Okay. So in our co-working space, basically we have a lot of books and a lot of people love to donate their books kan. So kita bagi mereka to come over there and get them to the art of reading back again. Buka encyclopedia, get into the novel reading. Membaca and itu stuff like juga that. adalah Membaca. salah satu seni kan? Yes, Dan orang betul. kata ini adalah Ya. caranya untuk kita tingkatkan attention reading span dalam Betul. kalangan anak-anak muda. Sebab penting untuk mereka mempunyai attention span yang panjang untuk menjadi seorang yang analytical pada masa akan datang. Selepas ini kita nak tanya lebih lanjut mengenai Kotakku Virtual Art Residency, dan kita nak tanya bagaimana pula dengan golongan dewasa yang sudah bekerja yang mungkin selepas waktu bekerja nak menzahirkan kreativiti mereka. Adakah juga ditawarkan di house? Lepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Hai, saya Ghazali Zawawi, pengacara Gaspirasi dan Sejahtera Asia. Adakah anda ingin untuk mempunyai rancangan temu bual sendiri? Inilah masanya sertai TV Stars dengan menghantarkan penyertaan anda di www.tvstv.my/tvstars. Mungkin ini peluang anda. Jangan lepaskan. Baiklah, kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia. Masih lagi bersama saya, Jess dan Gas. Kalau anda yang terlepas rancangan Sejahtera Asia sebelum ini, boleh layari saja. Tengok saja di YouTube, type saja Sejahtera Asia. Dan jangan lupa follow kami punya social media, iaitu di Facebook dan Instagram Sejahtera Asia. Masih lagi kita bersama dengan co-founder of House. Jadi sekarang ini kita nak tahu bagaimana pula dengan golongan dewasa yang mungkin sudah bekerja tetapi mahu menggunakan ruangan di House ini untuk melakukan hasil seni, hobi seni atau muzik mereka selepas waktu bekerja ni, Encik Ashwin. Okay, so selepas waktu bekerja, kita actually buka sampai waktu malam. Okay. Usually is until late night, tapi sekarang dengan PKPP semua, kita akan tutup by around 10 PM lah kalau tak ada orang nak masuk. Okay. So far kebanyakan dewasa yang datang untuk berkolaborasi dengan House is mostly focus on the music side lah. Sebab banyak orang macam otai-otai yang pandai jamming, yang pandai main gitar, pandai main drum semua kan. So diorang akan selalunya datang use our live jamming space. So kita pun sometimes like we see we tengok macam bakat-bakat yang terpendam kat sana. So we try to give them like a chance to maybe come on our open mics, to try to come onto our events and stuff supaya bakat tu tak hilang. Jamming session tu untuk orang dewasa, konsep dia masih open juga? Masih open. So in fact we even open our jamming spaces to sape enthusiasts as well. Those yang pandai main sape, mereka akan bawa sape ke our space, and then we get like our sound system everything sorted. And it's quite interesting lah, because dari situ kita boleh tengok when the youngsters bring in the fusion music, and we have the kira macam old timers yang have the very contemporary taste to it, but House is the perfect place for it all to blend together. Betul? Best kan? Kalau Jess berkesempatan pergi ke House, memang aura kreativiti tu memang boleh dirasa. Dia punya, orang kata,
kalau kita berada di sana, kita rasa idea kita untuk being kreatif tu lagi mencurah-curah. Macam itulah. Zaman nostalgia dulu boleh muncul semula. Betul. Lebih kurang macam tu. Memang dekat house memang dia punya, lepas tu jamming session open concept, Yes. buat persembahan dekat depan orang. Okey. Betul. Itu mengenai kemudahan ataupun apa yang ditawarkan kepada golongan dewasa. Kita nak tahu juga mengenai golongan content creators, sebab kita tahu sekarang ini disebabkan pandemik COVID-19, disebabkan situasi yang kita hadapi sekarang ini, media sosial memainkan peranan yang sangat penting. Bagaimana house ini penting untuk content creators ini? Mungkin ada kemudahan untuk mereka di sana, Rusdi. Memang ada. So we have two content creators yang ada kat house sekarang. Nama dia Shirley and Nomi. Okey. Boleh tengok Shirley diorang. and Nomi. Shirley and Nomi. Kenal? Iban yang Yes, bermasa yang buat Iban lawak, tu kan? betul. Yes. So they've taken out the space because masalah diorang at home they don't have a dedicated space. Betul. And they boleh letak kamera, boleh letak set and like change all the props in the background. Most importantly, somewhere quiet for them to do their craft. So that's something we can offer in house, a dedicated space. Kalau tak ada videographer, kita ada videographer juga yang boleh offer services dia. Maksudnya bukan sahaja menyediakan ruangan, tetapi servis dari segi videographer pun ada. Betul. Mungkin nasihat bagaimana mereka nak lebih kreatif upload video mereka di media sosial pun ada. Ada. So kita ada satu ekosistem di Ekosistem. dalam. Yes. Di mana anybody who comes in boleh minta pertolongan sama ada videography atau photography untuk buat promotion and script writers, everything that you need for content creators lah. Okey, itulah kita tahu bahawa baru-baru ini ramai orang kata masyarakat yang terkesan dengan banjir dan ada juga yang terkesan dengan online learning ni dan sebagainya disebabkan beberapa kekangan. Bagaimana house ini boleh membantu golongan-golongan sebegini, Ashwin? Okay. A very good example of that is baru-baru ni kita ada buat satu kolaborasi dengan Larissa Ping. Larissa Ping. Okay, so dia one of the Miss World Malaysia, I think 2 years ago. So she's actually running a small program where she's sort of like mentoring and monitoring kids from Kampong Cawan area to make sure that they can do like their daily studies properly lah. Tapi mereka sangat terkesan disebabkan banjir, they can't really get good internet connection, ada banyak masalah. So what we have done is actually allow them to come and use our co-working space supaya kita beri mereka macam peluang untuk pakai our internet and to use our kemudahan yang kita ada in-house lah. So as what Rusdi was mentioning earlier, one more very important part that we also try to encapsulate in-house is the skill sharing concept. Sebab kita semua kan macam I ceritakan tadi, from different walks of life, different discipline of art, but we have a space to learn everything from one another because we come up with a nice collaboration at the end of the day. So that's what the essence of house is basically about lah. Bukan sahaja yang senior boleh membantu yang junior, tetapi kita tahu bahawa orang art ini mungkin dari segi management itu mereka sedikit kurang. Jadi di sinilah peranan house. Apabila anda mempunyai karya yang berkualiti, bayangkan lepas tu mempunyai tahap pengurusan yang baik, pastinya anda akan menjadi seorang artis yang lebih berjaya. Jadi cepat-cepatlah daftarkan diri ke house. Berbalik kepada Kotakku Virtual Art Residency, itu tujuan utama sebenarnya kita berbicara dalam topik kita pada hari ini. Saya kira adalah Kotakku Virtual Art Residency ini adalah dimensi baru, Jess, untuk menggalakkan budaya inovasi dalam kalangan anak muda khususnya di Sarawak. Dan kepada mereka yang nak join, pastinya mereka nak tahu jenis seni ni, jenis seni yang boleh mereka pamerkan dalam Kotakku Visual Art Residency ini. Rusdi? Jenis seni. Visual arts. Visual arts. That's the type of Mungkin ceramik dan sebagainya. Yeah, ceramic, drawing, painting. So fine art students boleh apply and check whether the art is valid there. You can also do digital media. So graphic designers terbuka untuk dia orang juga. Yeah. So these are the lesser known types of visual arts yang kita tak tengok usually kat TV. Usually kita tengok sculpture, installation saja. Tapi we're accepting because residency ini virtual, it's experimental. So kita terbuka lah untuk graphic design juga. Jadi visual arts. Visual arts. Okey, penyertaan. Sempat lagi sebab boleh dihantar sehingga 1 Februari ini kan. Jadi boleh tak terangkan prosedur ataupun bagaimana bagi mereka yang berminat untuk join ni, yang tengah menonton ni, untuk menyertai Kotakku Virtual Art Residency, Ashwin? Okay, I'll just explain a little bit before I pass it back to Rusdi because he's actually handling kira macam registration semua kan. Okay, I just want to take one step back to explain the concept of Kotakku and how it came to be. Sebab this was a grant provided during the COVID pandemic time. So as how we used to run previously where we provide the space, kita bagi ruangan untuk mereka datang untuk meluahkan their art form and everything. Sekarang tak dapat because they have to do it from home.
Everything is under MCO. So memang movement control order dia orang kena buat dari rumah. So this is how we actually decided to come up with like the concept of doing it virtually. So it's coming actually from the home. So they get to use their space and their own room, and we will be providing them the materials and the funding. Mana nak dapat peluang macam ni Betul, kan? Mungkin kita tanya prosedur nak menyertai tu. Rusdi, macam boleh. mana? Boleh tengok website kita www.kotakku kotakku.card.co. And dekat situ there's the theme, there's the application process, semua boleh baca kat situ. But most importantly, our artists want to know kalau dia masuk kriteria kita yang tersebut. Iaitu Senang cerita emerging pergi ke artists. Instagram House lah Boleh Instagram, boleh message HAUS. HAUSKCH. HAUSKCH. Pergi saja dekat sana, senang lagi. Boleh tahu macam mana nak sertai Kotakku Virtual Art Residency. Akhir sekali, Rusdi, apa yang akan diterima oleh mereka 12 artis yang terpilih ini melalui Kotakku Virtual Art Residency? Again, yang Ashwin cakap tadi, it's made possible with co-funding from Cendana, Malaysia, and SDEC, Sarawak. And because of that, we are able to offer 12 artists, 1,100 in funding. RM1,100. Yes. Yeah, between that, it's 400 untuk production value, iaitu membuat artwork, membeli art pieces and all that materials. And then 700 kira artis punya gaji. Yes. And besides that, they also receive a kit that they use to televise themselves dalam bentuk handphone, and then we give them like buat a social ring media. light. Itu tak termasuk dengan 1,100 tu? Tak termasuk. Tak termasuk. Wow. On top of that. Saya kira rugilah kepada mereka di luar sana yang berbakat, yang tercari-cari di mana platform nak dapatkan orang kata peluang macam ni. House Kuching, itu Instagramnya. Baik, terima kasih kerana sudi berkongsi dengan kami mengenai Kotakku Virtual Art Residency. Baik, kepada anda di luar sana, jangan lepaskan peluang ini, cepat-cepat sertai event ini dan pastinya ia akan membuatkan anda orang kata lebih percaya dengan bakat yang anda miliki. Jangan kejut guys, lepas ni saya hantar penyertaan. Boleh. Pandai melukis? Tak semesti melukis, menyanyi boleh kak? Menyanyi boleh? Menyanyi boleh? It's more to visual arts. Visual lah. Boleh combine. Menari boleh kan? Performance. Performance, Dia yes. dia Boleh. menari, saya akan lukis dia. Boleh lah. Boleh. Okey, kalau ini berkaitan dengan visual ataupun kreativiti dari segi lukisan dan sebagainya. Selepas ini, golongan belia kita nak angkat peranan mereka dalam kesukarelawanan hanya dalam Sejahtera Asia. Tetapi sebelum itu, apa kata kita saksikan sedutan Gaspirasi untuk minggu ini. Jangan ke mana-mana. I wish the best for you in the future, Mama. Hope Kak Mel will never give up. Manahlah, susah ke mana? Maya ya strict kak. Lisa is very good sister. Tapi benar lah, she's very responsible dengan family-nya. Jangan lupa untuk saksikan Gaspirasi setiap Rabu jam 9 malam hanya di saluran 122 TVS. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Macam biasa, Sejahtera Asia pastinya kita pamerkan dan berikan kepada anda informasi yang berkualiti dan kali ini kita angkat peranan golongan belia itu, Jess. Kita raikan peranan mereka dan orang kata, pernah tak anda dengar quote ini? Berikan aku 1,000 orang tua, niscaya akan aku cabut semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan ku goncangkan dunia. Itu adalah antara kata-kata daripada Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dan melihat kepada kepentingan golongan belia pada hari ini, peranan yang mereka mainkan sebenarnya sangatlah besar dalam mencorak hala tuju negara pada masa akan datang. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai belia dan pembudayaan semangat kesukarelawanan bersama dengan co-founder Kenyalang Prodigy, Azim Rahman. Assalamualaikum, selamat pagi Azim. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Terima kasih saudara Gas dan Jess mengadakan saya pada pagi ini bersama dengan anda di rancangan ini. Pastinya apa-apa sahaja mengenai golongan belia, kita juga belia, Jess. Ya, betul. Pastinya kita
kita angkat dan raikan dalam Sejahtera Asia. Dan Azim, Ya. Prodigy itu sendiri Ya. bermaksud a young person with exceptional qualities Yes. or abilities. Jadi kalau boleh diceritakan terlebih dahulu sebagai mukadimah, apakah peranan ataupun konsep kerja-kerja sukarelawan yang dibawakan oleh Kenyalang Prodigy? Okey, terima kasih atas saudara Gas atas soalan tersebut. Ingin saya kongsikanlah latar belakang sedikit berkenaan Kenyalang Prodigy. Sejak saya kembali ke Sarawak, Kuching, Sarawak, 4 tahun bermastautin di luar negeri. Di luar negeri tersebut, di institusi yang saya belajar, idea-idea dan perbincangan berkenaan dengan polisi ataupun public policy, ianya diraikan dan ianya menjadi sebuah amalan mahasiswa di institusi tersebut. Jadi apabila saya kembali ke Kuching di Sarawak, saya merasakan saya memerlukan platform, saya memerlukan tempat ataupun sebuah medium untuk adakan dan menggalakkan perbincangan dan juga menggalakkan anak muda dalam perbincangan dan untuk membuat dari segi dalam bahasa Inggerisnya adalah the drawing table lah berkenaan dengan public policy, khususnya kepada polisi kerajaan persekutuan ataupun negeri lah. Dan saya merasakan platform tersebut ketika itu kuranglah diraikan di Sarawak. Dan oleh itu pada ketika itu 2018 Ogos saya dipadukan dengan 3 orang kawan untuk sahabat saya yang bersama-sama kami menganjur sebuah program kepimpinan untuk pelajar sekolah namanya Future Leaders Camp pada Ogos 2018. Dan selepas program tersebut dan kami menyaksikan bahawa we kind of did a good job, so why not we do this on a regular basis. Oleh itu kami sama-sama menubuhkan Kenyalang Prodigy khusus untuk memertabatkan dan menjadi sebuah medium untuk memertabatkan kepimpinan belia dan anak muda di Sarawak. Kepimpinan belia. Yes. Dan ada juga bantuan-bantuan yang dihulurkan. Ya, Seperti contoh, Jess, kita ada Sarawak Flood Relief Mission 2021. Apa juga pengisian ataupun aktiviti yang diadakan untuk Sarawak Flood Relief Mission 2021 ini, Azim? Seperti yang kita sudah maklum, sejak semenjak ini kita bumi kita Sarawak dilanda musibah banjir. Ianya berlangsung sepanjang ada setengah tempat 3 hari, ada 5 hari, ada pun yang seminggu. Dan ketika itu ramai kawan-kawan saya sendiri secara pribadi di media sosial banyak menyampaikan mesej kepada saya 3 jenis bentuk lah. Yang pertama, mereka katakan mereka perlukan bantuan. Mereka rumahnya Katang Sarawak acap air lah. Acap air, masuk Dan, air lah. Masuk air. Dan yang kedua dan ketiga adalah nombor 2 yang saya ingin kongsikan bahawa ramai yang mesej saya, Azim, do you need energy, do you need help? Ada yang mereka yang tidak, rumah mereka tidak masuki air, mereka nak menolong. Dan yang ketiga adalah, Azim, I have money, I want to help the people, can you help me to help the people? Jadi oleh kerana itu saya merasakan bahawa there is a calling untuk kami, kita anak muda, platform untuk anak muda untuk berbakti kepada masyarakat ketika waktu banjir tersebut. Cakap pasal bantuan ni, jenis-jenis bantuan selain daripada bantuan asas tadi, kewangan ada juga. Jadi kalau untuk tenaga kerja, contoh-contoh mengangkat barang daripada rumah mangsa banjir itu. Jadi apa lagi jenis bantuan yang ada? Jenis bantuan program sepanjang misi kami bahagikan kepada 2, boleh saya katakan kategori, sewaktu banjir dan pasca banjir. Sewaktu banjir kami banyak menyampaikan bantuan dari segi keperluan asas. Ingin saya banyaknya emphasizekan kepada sanitary items lah, pakaian wanita dan juga ada juga makanan. Dan seperti yang kita sudah maklum, banjir itu banyaknya di Kuching, kawasan Kuching, ianya sekurang lebih 4 atau 5 hari. Tetapi kami banyak menekankan usaha kami ke arah kami panggilnya pos banjir lah, pasca banjir, di mana efeknya kesan daripada banjir tersebut ianya it's more than a week. Kadang-kadang bukunya hilang, peti aisnya rosak. Kadang-kadang ingin saya kongsikan bahawa satu misi sahabat-sahabat saya turun ke sebuah kampung di boleh saya kongsikan kampung Pulau Hile, sebuah mereka membersihkan kerja pasca banjir, membersihkan sebuah surau tadika.
pusat ekonomi wanita dan sebuah rumah penyakit kronik lah. Kesian kadang-kadang tinggal pun seorang-seorang, so tidak ada orang untuk mengangkat peti aisnya, almari. Maksudnya bantuan ini bukan sahaja disalurkan kepada golongan belia tetapi Ya, juga kepada semua Betul, lapisan umur. Ya. Itulah orang kata bantuan bagi Sarawak Flood Relief Mission 2021 ini, yang mana setakat ini telah mengumpul dana lebih kurang RM18,000. Selepas ini Azim akan wawarkan kepada kita macam mana kita nak berderma kepada mereka. Ingat, membantu amalan mulia selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Baik, membantu amalan mulia Gaz. Itu adalah sedikit sebanyak related dengan tajuk-tajuk kita hari ini. Masih lagi kita bersama dengan co-founder Kenyalang Prodigy, Azim Rahman. Baik, tadi kita dah berbincang mengenai jenis-jenis bantuan yang diterima mangsa-mangsa. Jadi kita nak tahu juga apakah kriteria atau indikator bagi mereka yang menerima bantuan ini dari segi contohnya pendapatan ke ataupun bagaimana jumlah kerugian ke ataupun bagaimana? Ya, terima kasih Saudari Jess atas soalan tersebut. Ingin saya kongsikan bahawa ketika peringkat awal banjir, the first 2 days, pada peringkat itu kami tidak berada di lapangan per se untuk menyampaikan bantuan. Namun apa yang kami lakukan adalah kami kumpulkan data lah melalui kenalan kami di Pejabat Residen, melalui kenalan kami, rangkaian kami yang merupakan KK dan menghulu di segenap kawasan di Kuching. Kami dapatkan data dan mereka menyampaikan data kepada kami apakah mereka perlukan. Dan contohnya di sebuah pusat pemindahan yang kami pergi, mereka perlukan sabun mandi. Jadi kami dapatkan, kami kompilkan data yang mereka perlukan dan kriterianya banyaknya mereka yang terjejas akibat banjir lah. Rumahnya dipindahkan, itulah ikut prioriti lah, rumahnya dah sedia lagi. Jadi kami membantulah. Dan seperti yang saya katakan tadi, di kampung Pulau Hilir tersebut, Pak Cik tersebut dia tidak pindah, tapi kerana dia sayangkan barang, jadi dia tinggal di rumah. Tapi dia penyakit kronik, jadi peti aisnya pun rosak. Jadi kami prioritinya adalah untuk membantu orang yang tidak mampu untuk menanggung kesan banjir tersebutlah. Itulah kriteria yang kami lihatkan dalam misi banjir kami ini. Jadi pernah tak mengalami detik-detik mencabar ketika menjadi sukarelawan ni? Sebab kita tahu nak memindahkan mangsa banjir pun agak susah sebenarnya. Sememangnya ketika ini banjir ini adalah banjir yang luar biasa lah. Kita pun ketika ini masih kita berada dalam pandemik COVID-19. Jadi there are many limitations which we face dari segi manpower, tidak dapat turun ke padang full force ataupun full team. Ada yang hendak menyumbangkan tenaga, tapi kami sometimes we have to reject because it's too many. Dan selain itu antara rintangan cabaran yang kami ketika ini adalah kami perlu dapatkan data yang tepat, mana pada waktu bilakah sesuai untuk kami turun ke kampung tersebut. Seperti yang kita sudah maklum, pada waktu banjir itu yang tingginya air adalah pada waktu petang sikit. Jadi if we want to strategize, perlu buat pada waktu tengah hari, pukul 11, pukul 12. Ketika itu adalah that is the best time untuk turun padang. Jadi bagi saya rintangan ketika misi ini adalah nombor 1 manpower dan nombor 2-nya geographical punya challenge lah kita di Sarawak ini. Saya kira apa yang kita dapat lihat daripada segala kerja amal yang dilakukan oleh Kenyalang Prodigy ini adalah komitmen dan bagaimana sistematik mereka menolong orang tu. Sebab ada dua perbezaan. Kita nak tolong orang macam tu sahaja boleh, tetapi ianya lebih baik jika disalurkan secara sistematik, dan itu yang dapat saya lihat di Kenyalang Prodigy. Dan bercakap mengenai kesukarelawan, ada berapa orang dah sukarelawan di bawah Kenyalang Prodigy setakat ini? Berapa orang, Zee? Saya untuk tim kami ada core members kami, tim boyak saya ada dalam 16 orang. Tim apa? Tim boyak. Tim boyak? Tim boyak, enggak lah.
Jangan core boyak members- banyak ketemu belakangan tu. Yalah, core members ni adalah 16 orang dan kami ada 2 saluran lah. Satunya alumni network kami. Seluruh Sarawak kami ada dalam 650 orang 650 seluruh Sarawak. alumni. Alumni. Kami ada anchor di Lawas, di Miri, Mukah dan sebagainya. Dan saluran kedua adalah kami akan mengambil recruit lah, volunteers on ad hoc basis lah. Untuk setengah program kami memerlukan more, kadang-kadangnya program tersebut seperti yang saya sebutkan tadi di Kampung Pulau ianya pada hari bekerja. So banyaknya tenaga members kami ramainya yang terikatlah dengan kerja, tidak dapat turun. Jadi itulah datangnya ad hoc volunteer recruitment tersebut. Seramai kurang lebih 50 orang lah di sekitar Kuching dan Semarahan. Banyak. Alhamdulillah. Dan cakap mengenai kesukarelawanan ini, pastinya mahasiswa juga banyak terlibat dalam aktiviti amal sebegini. Segelintir mahasiswa, Azim, beranggapan bahawa program kesukarelawanan ini sedikit mungkin membawa masa dan tidak mendatangkan faedah buat mereka. Bagaimana Azim melihat kepentingan memperkasa semangat dan peranan sukarelawan dalam kalangan mahasiswa serta pendapat Azim mengenai corak dan konsep sesebuah program sukarelawan itu supaya dapat menarik minat sekaligus mengubah persepsi segelintir mereka ni? Ya, terima kasih Saudara Ghazali atas soalan tersebut. Bagi saya, ianya bukan hanya sukarelawanan ini, ianya bukan sekadar untuk mahasiswa ataupun belia. Ianya ada setengah, saya berpendapat bahawa kesukarelawanan ini adalah untuk semua orang. Betul. Dan ianya kadang-kadang ramainya saya sendiri terpupuk waktu saya masih mahasiswa lah, masih saya zaman di universiti. Dan bagi soalan tersebut, saya untuk di universiti kita ada banyak platform untuk menabur bakti dari segi tenaga kita sebagai anak muda. Tetapi kalau nak mencorakkan ianya sebagai satu budaya, saya selalu galakkan ianya menjadi sebuah norma untuk mereka. Jadi kalau mereka yang volunteer dengan pihak kami, saya selalu beritahu mereka ada embaklah adik kita, embaklah kawan-kawan kita, so that it feels more natural. Ia yang bukan sekadar disuruh. Ialah tak, bukan ia yang bukan sekadar it's a program yang kita kenal orang. Jadi ianya untuk jadikan ianya norma untuk kebanyakan orang, saya katakan okeylah, bring who you are comfortable with lah. Biasanya your family, selalunya mbak adik-adik, mbak, kadang-kadang saya mbak kakak saya ikut sekali, dan kawan-kawan saya kalau mereka ada kawan yang nak ikut, mbak ajaklah, so that they feel comfortable. And once Itu untuk mereka yang dalam kalangan mahasiswa Lazim. Bagi mereka yang mempunyai masalah macam penyalahgunaan dadah, sebab kita tahu masalah sosial macam tu ibarat seada penghujungnya. Macam ni orang kata penerimaan golongan sukarelawan sekarang ini terhadap golongan belia yang mempunyai masalah macam ni untuk masuk juga sertai dalam kenyalan prodigi ini. Macam mana komuniti kenyalan prodigi ini menerima mereka? Ya, untuk kami, kami tidak ada strict criteria. You need to have a degree, you need to have an honours in dalam bidang sesuatu bidang tersebut. Kami tidak mempunyai kriteria tersebut. Kami menggalakkan orang kawan-kawan yang walaupun ada dalam kalangan mereka pernah terlibat dalam kegiatan seperti Saudara Gas sebutkan tadi. Kami percaya bahawa if you screw up once, you're not a screw up forever lah. So you can still make a comeback. You can still do good in your life. Kita ni manusia, we are not born to be bad. It's our choice to do good or not to do good. So bagi kami, we don't do the judgment call on someone if it's good or bad. It's based on your commitment lah. Kadang-kadang mereka, kadang-kadang kami turun ke kampung, mereka turun dan lepas program tersebut mereka orang kampung kata, oh tok bekas penagih omna kah, okey sihat lah, kami nangga kebaikan ni lah, dan dia telah berbakti and big commitment kepada kerja-kerja ini. I think that overweighs the bad things that they have done before, as long as they are committed to a good cause, which is good lah. Ya. Wow, itu dia tadi. Sebenarnya banyak juga badan-badan sukarelawan yang volunteer untuk membantu masa-masa yang banjir. Itu terutama sekali banjir. Tapi selain daripada masa banjir itu ada juga masa-masa rumah runtuh ke dan sebagainya. Jadi terima kasih ya Encik Azim. Encik Azim. Tersasul pula. Kita sebab minggu lepas kita ada Kuching Food Aid. Sama juga antara belia-belia muda yang membantu dalam menyalurkan bantuan kerja-kerja sukarelawan ini. Terima kasih kerana bersama pada hari ini ya. Jadi baiklah, ini sahaja untuk tetamu-tetamu kita pada hari ini. Jadi kita akan berehat dahulu. Tunggu saja. Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana.
Baik, kembali lagi di blog yang terakhir Sejahtera Asia dan di hari Isnin, minggu yang terakhir untuk bulan Januari 2021 ini kami bawakan dua topik kepada anda. Pertama adalah Kotakku Virtual Art Residency dan yang kedua adalah mengenai belia dan pembudayaan semangat kesukarelawanan. Dan berkaitan topik yang pertama iaitu Kotakku Virtual Art Residency, pastinya kita mengangkat bakat golongan belia dalam dunia kreativiti. Kerana kita tahu seni itu tiada batasannya dan golongan belia ini orang kata memonopoli aktiviti-aktiviti seni ini dan alhamdulillah syukur sekali sebab di Kuching kita ada satu community hub yang kita panggil sebagai house, malahan ada satu event ataupun orang kata pertandingan yang boleh disertai oleh mereka di luar sana yang dipanggil sebagai Kotakku Virtual Art Residency khusus kepada artis-artis yang terlibat dalam visual arts untuk mempamerkan hasil karya mereka. Jadi ini platform yang terbaik kepada anda. Nak tahu lebih lanjut, pergi sahaja ke Instagram House Kuching, HAUSKCH. Dan topik yang kedua mengenai kesukarelawanan. Seperti yang kita tahu, tolong menolong tu amalan mulia, guys. Jadi kita sebenarnya di Sarawak ni sangat-sangat bersyukur sebab banyak persatuan belia yang lain yang di Sarawak yang membantu golongan-golongan yang memerlukan. Contohnya tadi seperti Sarawak Volunteers, Unit Sarawak, Heritage Youth Club dan minggu lepas juga kita ada Kuching Food Aid. Jadi sangat-sangat membantu sebenarnya bagi golongan yang sangat-sangat memerlukan. Kita tak tergantung sangat kepada bantuan daripada kerajaan sebenarnya, guys. Dan bila ada platform macam ni, penyaluran bantuan itu dapat dijalankan dengan sistematik dan kita sebagai penghulur bantuan ini tidak teragak-agak. Kita tahu dah mana platform untuk kita salurkan bantuan. Jadi itu perkongsian kita bersama dengan anda di Sejahtera Asia pada hari ini. Kami harap agar semua mendapat manfaat daripada perkongsian pada hari ini dan terus orang kata mendapatkan cerita-cerita inspirasi daripada Sejahtera Asia kerana dalam Sejahtera Asia daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Jumpa esok, sampai sini saja. I wish the best for you in the future, Mama. I hope Kak Mel will never give up. Manahlah, susah ke mana. Maya ya strict Kak. Lisa is very good sister. Tapi benarlah, she's very responsible dengan family-nya. Jangan lupa untuk saksikan Gaspirasi setiap Rabu jam 9 malam hanya di saluran 122 TVS.